Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam ruang ilmu ini. Dan kali ini satu topik sudah kita pilih untuk kita kongsikan, iaitu kesan daripada ikhlas. Dan apa yang saya akan kongsikan ini sebenarnya adalah sebahagian kecil daripada modul Mukmin Profesional yang telah kita jalankan kepada lebih 250 buah organisasi di Malaysia ini, insya-Allah. Baik, kita tahu bahawa kerja adalah satu ibadah, ya, termasuk dalam kerja yang dikatakan ibadah itu ialah ibadah umum ataupun amal soleh. Tengok, ibadah terbagi pada tiga. Pertama, ibadah asas. Yang kedua, ibadah sunat. Dan yang ketiga, ibadah umum. Jadi, dalam soal kerja ini, dia termasuk dalam ibadah umum. Ya? Yang mana, ya, kalau kerja ini nak jadikan ibadah, ada syaratnya. Dua syarat yang paling asas. Apabila satu kerja tu nak jadikan ibadah, saya namakan dua I. I yang pertama ialah ikhlas kerana Allah. I yang kedua ialah ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, ya. I yang pertama ikhlas kerana Allah. I yang kedua ialah ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I yang pertama ialah tujuan, manakala I yang kedua ittiba adalah jalan. Ya. Ini penting untuk kita fahami. Jadi pada kali ini saya tidak sempat untuk menguraikan kedua-duanya, tapi saya akan menguraikan salah satu saja daripada dua syarat yang utama ini, iaitu ikhlas. Amal ibadah mesti ikhlas. Ya, maksud ikhlas yang pertama ialah khalas. Khalas ni tidak ada apa-apa, tidak ada tinggal apa-apa. Khalas, tidak ada tinggal apa-apa. Yang kedua daripada perkataan khalisah. Khalis artinya suci, murni. Jadi kalau dikatakan ikhlas, dalam hati seseorang itu khalas, tidak ada apa-apa. Khalis, suci, murni, yang ada hanya Allah semata-mata. Jadi ini yang penting. Jadi salah satu syarat untuk satu kerja jadi satu ibadah, maka mesti kerja itu dikaitkan dengan Allah, iaitu dibuat tidak mengharapkan apa-apa, tidak ada apa-apa, suci murni, hanya kerana Allah semata-mata. Ya, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, ketika aku melakukan ibadah, di samping aku mengharapkan keridaan Allah, maka aku juga mengharap penghargaan daripada manusia. Bagaimana status ataupun nilai, apakah jadi ibadah atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kemudian datanglah wahyu untuk menjawab persoalan itu, ya, iaitu kalau kita lihat pada ayat-ayat terakhir surah Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh, amalan solehah, tetapi dalam amalannya itu jangan ada syirik daripada apa sekalipun, ya. Jadi artinya kalau ibadah kita banyak sekalipun, ya, tetapi tidak ada ikhlas, maka ibadah itu akan tertolak. Begitu juga kerja kita tidak akan jadi ibadah. Jadi saya ringkaskan, kerja yang ikhlas itu ialah kita buat kerana Allah dan untuk Allah semata-mata. Ini yang dikatakan ikhlas. Baik, selalunya kita bincang ikhlas ini berkaitan dengan ikhlas dalam solat, ikhlas dalam puasa, ikhlas dalam haji, zakat dan sebagainya. Tetapi kali ini saya nak berkongsi tentang bagaimana impak ataupun kesan ikhlas di dalam kerja kita, dalam profession kita. Dalam profession kita. Ini mungkin jarang kita kupas, tetapi kali ini biarlah kita tengok, ya, lebih dekat apakah impak kalau kita bekerja dengan ikhlas, ya. Kalau kita mengharapkan keridaan Allah tadi, bagi waktu itu kita akan dapat kekuatan dalam kerja kita. Kita akan dapat satu kekuatan, kita akan dapat kebijaksanaan, kita akan dapat kesabaran dan
segala yang penting untuk kita laksanakan kerja itu dengan baik. Kerana apa? Apabila kita ikhlas buat kerana Allah, waktu tu talian hayat kita bersambung dengan Allah. Bersambung dengan Allah. Kalau kerja tu semata-mata hanya untuk cari makan, kerja tu hanya untuk mendapat penghargaan daripada majikan dan sebagainya, dia tidak tersambung dengan Allah. Tetapi apabila niatnya kerana Allah, barulah tersambung. Itu yang dikatakan talian hayat kita kepada Allah. Waktu itu walaupun kita lemah, tetapi apabila kita bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, kita akan dapat kekuatan. Ya, walaupun kita lemah, jahil dan sebagainya, tetapi apabila kita kaitkan kerja kita itu, kita sandarkan kepada Allah, maka kita akan dapat kebijaksanaan. Kerana Allah lah sumber kekuatan, Allah lah sumber kebijaksanaan, dan di situ nanti ada kesabarannya apabila kita bekerja dengan niat kerana Allah. Ingat ya, yang selalu dikatakan ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jaga Allah tu maksudnya dalam kerja kita ialah, pertama kita mesti niatkan kerja kita itu untuk ibadah kepada Allah. Waktu itu insya-Allah Allah akan kurniakan kita bantuan, Allah akan kurniakan kita perkara-perkara yang kita paling kendaki apabila kita laksanakan kerja kita, ya. Walaupun kita dalam keadaan yang misal kata tertekan dalam tempoh ujian COVID-19 ni, ya, mungkin kita punya program ataupun kita punya produk mendapat satu ujian susah dan sebagainya, tetapi apabila kita kaitkan dengan Allah, Allah akan campakkan, Allah akan kurniakan kekuatan dalam jiwa kita, kerana waktu itu kita tidak berseorangan tetapi kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada kekuatan. Jadi ikhlas pertama akan memberikan kita kekuatan, ikhlas akan memberi kita kebijaksanaan, dan ikhlas akan memberi kita kesabaran dalam melaksanakan kerja. Setiap kerja memang ada ujian, ya. Jadi apabila kita sandarkan kepada Allah, di situ Allah akan jaga kita. Baik, yang kedua, orang yang bekerja kerana Allah, ya, dia akan meningkatkan kualiti kerjanya dan kuantiti kerjanya. Ya, justru kalau kita bekerja kerana Allah, kita akan meningkatkan produktif. Produktiviti kita akan meningkat kerana kita buat inputnya sedikit tetapi outputnya akan banyak. Kenapa? Di sana ada unsur yang mana Allah bantu kerja kita tu, ada keberkatannya, ya. Dan penting apabila kita bercakap tentang kualiti. Seorang yang bekerja ikhlas kerana Allah, dia tahu kerja itu nak dinilai bukan saja oleh majikan, dia bukan kerja itu, produk itu bukan nak dinilai oleh klien semata-mata, oleh pelanggan semata-mata, tapi orang yang bekerja ikhlas kerana Allah, dia tahu kerja dia, produk dia, servis yang dia beri, khidmat yang dia beri nak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang mana Rasulullah menegaskan Allah sayang seseorang yang apabila dia melaksanakan satu kerja, dia memperelokkan kerjanya, iaitu dengan itqan, memperelokkan kerjanya. Jadi subhanallah, dia bukan saja buat untuk majikan, dia bukan saja buat untuk menambah pendapatan, tetapi dia tahu kerja ini perlu berkualiti, perlu berkuantiti yang banyak, ya, berkuantiti yang banyak, kerana ini juga pahala yang dia nak persembahkan kepada Allah. Dia tahu kerja ini adalah satu bentuk ketaatan yang nak diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala menerima yang baik-baik saja. Allah Subhanahu Wa Taala menerima yang indah-indah daripada kerja kita. Contoh, saya bagi contoh, ya. Baik, apa kata kita apabila kita masuk ke satu kedai, kita nak membeli baju. Baju itu menarik perhatian kita, baju warnanya, teksturnya, fashionnya dan sebagainya. Apabila kita masuk dalam fitting room, kita cuba untuk pakai baju tu, kita dah tengok, kita gayakan, seronok, kita akan beli baju tu. Tetapi bila kita buka baju tu balik, ada satu lubang kecil di ketiak baju itu. Saya tanyakan tuan-tuan, saudara-saudari yang menonton video ini, ya, apakah anda beli? Walaupun tadi sangat tertarik, tetapi ada suatu lubang kecil saja di ketiaknya ataupun di bahunya, kita tolak. Itu kita. Jadi orang yang bekerja kerana Allah, dia tahu bahawa dalam kerja dia akan buat yang terbaik. Kerana kalau kita pun reject, ya, kerja yang maksudnya hasil kerja yang tidak baik tadi, apatah lagi Allah, maka dia akan buat sungguh-sungguh
supaya dia mendapat yang dikatakan cinta dan kasih sayang Allah. Ini penting, ya. Bukan hanya untuk dinilai oleh klien, bukan dinilai oleh majikan, ya, tetapi oleh stakeholder, tetapi dia dinilai oleh Allah. Baik, kalau orang tu bekerja kerana gaji, katalah gaji dia 4K semata-mata, 4K, dia akan buat kerja sekedar setimpal, ya, dengan nilai kerja 4K tadi. Dia tak akan buat satu kerja yang lebih daripada 4K. 4,000, itu dia punya limitation, dia punya batasan dia. Tetapi kalau orang tu bekerja kerana Allah, bukan kerana gaji 4K ni, dia akan buat yang terbaik lebih daripada 4K ni kerana dia nak mendapat keredaan Allah. Artinya dia ada satu faktor pushing the limit. Dia boleh pushing ataupun dia boleh pergi jauh, melangkaui batasan gaji kerana dia tahu kerja ini bukan nak dinilai oleh manusia tetapi nak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya katakan, kalau kita bekerja kerana Allah, yang pertama tadi, ya, ingat baik-baik, ya, kita akan dapat kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran dalam diri kita untuk melaksanakan kerja, kerana kerja memang ada ujian, ya, orang akan kata kita, mungkin expectation kita, jangkaan kita tak dapat dan sebagainya, tertekan oleh SOP, tertekan oleh prosedur-prosedur atasan dan sebagainya. Tetapi orang yang ikhlas bekerja kerana Allah, dia yakin Allah akan membantunya kerana itu bukan semata-mata kerja dia, tetapi kerja yang dikaitkan dengan oleh Allah kerana niatnya kepada Allah, kerana niatnya ikhlas kerana Allah. Yang kedua, orang yang bekerja itu dia akan dapat kualiti, ya, dan akan mencapai kualiti dan kuantiti dan produktif kerana dia tahu kerja itu dia nilai oleh Allah, maka dia melaksanakan kerja itu dengan terbaik, iaitu itqan tadi, dan dia boleh, ya, melangkaui batasan gaji dia kerana dia buat suatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ya, apabila seorang itu bekerja kerana Allah, dia akan rasa dilihat oleh Allah. Sebab kerja itu satu ibadah. Kita teringat dalam ihsan, ya, ihsan itu kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, ataupun kamu mesti merasai dilihat oleh Allah. Jadi dalam kerja kita, sama ada di pejabat ke, ataupun di premis perniagaan, ataupun di mana saja, walaupun kita bergaul bersama dengan manusia, tetapi sentiasa ada rasa ihsan, iaitu rasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kesannya? Kita akan terhindar daripada penyelewengan, kita akan terhindar daripada kemungkaran, ya. Walaupun misal kata kerja sekarang dipantau oleh CCTV, ya, oleh pelbagai kaedah gadget-gadget teknologi untuk menjamin seorang itu bekerja dengan jujur, tetapi, ya, kita tidak menolak pantauan daripada luar, tetapi orang yang bekerja ikhlas kerana Allah, dia ada rasa di dalam, inside out, dia mencegah kemungkaran, kejahatan dalam kerja itu dari dalam. Mungkin CCTV rosak waktu itu, mungkin punch card boleh kita tipu, tetapi mereka yang bekerja kerana Allah, mereka tidak boleh tipu. Walaupun punch card ada kemungkinan kita boleh tipu, walaupun CCTV boleh rosak waktu itu, tetapi orang yang bekerja kerana Allah, mereka insya-Allah rasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan rasuah walaupun ada peluang untuk melakukannya. Mereka tidak akan curi tulang walaupun mereka ada peluang untuk melakukannya. Mereka akan menjimatkan sumber yang ada di dalam organisasi, ya. Mereka tahu bahawa pembaziran dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu, ya, penting sangat untuk kita ada yang dikatakan God fear, rasa khasyah, rasa takut dengan Allah ketika melaksanakan satu kerja. Ini penting. Kerana kalau kita lihat dalam kerja, ya, saya teringat apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, kalau seorang pekerja itu, ya, untuk dia menjadi seorang pekerja yang unggul, dia mesti ada yang dikatakan 2 I, ya, 1 E. 2 I, 1 E. Ya, kalau pekerja itu nak baik. I yang pertama ialah intelligent, kebijaksanaan. I yang kedua ialah integrity, kebijaksanaan, kejujuran, dan satu E ialah energy. Apa kata Warren Buffett lagi? Dia kata kalau seorang itu tidak ada integrity, walaupun dia mungkin ada intelligent, kebijaksanaan, walaupun dia mungkin ada energy,
tenaga, passionate, tetapi dia tidak ada integriti, maka dengar kebijaksanaannya dan juga tenaga, potensinya itu bukan saja menggagalkan dia, tetapi akan menghancurkan dia dan organisasinya. Jadi integriti adalah satu faktor yang penting. Dan integriti ni apa? Kalau kita lihat dalam bahasa yang mudah, integriti maksudnya doing right when nobody is looking. Kita buat yang benar, yang baik dan yang betul walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Dalam konteks ini, orang yang bekerja dengan ikhlas, dia merasa Allah sentiasa melihat dia. Kalau dia sentiasa merasa Allah melihat dia, itulah jamin untuk dia melakukan kejujuran ataupun sifat amanah tadi. Ini yang dikatakan integriti. Amanah dan iman berlazim-laziman. Maksudnya orang yang paling tinggi imannya, orang yang paling tinggi amanahnya. Kenapa? Orang beriman rasa dilihat oleh Allah sewaktu bekerja, maka dia bekerja dengan amanah, dia tidak rasuah, dia tidak akan curi tulang, dia tidak akan curi masa, dia tidak akan membazirkan sumber. Kenapa? Dia rasa Allah melihatnya. Ini penting Sebab itu orang yang bekerja kerana ikhlas, dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, organisasi itu akan dapat keuntungannya. Organisasi itu akan dapat keuntungannya. Kerana apa? Orang yang ikhlas, subhanallah, dia akan melaksanakan kerja itu dengan integriti, bukan saja dengan kompetensi. Ramai orang bijak, tetapi semakin kurang orang yang jujur. Pintar tetapi tidak benar akan menghancurkan organisasi. Kita nak orang yang pintar, pada masa yang sama orang yang benar. Kita tidak mahu melahirkan white collar crime, blue collar crime, jenayah collar putih, orang yang bijak tetapi tidak jujur, yang menghancurkan organisasi, organisasi yang banyak, yang besar. Selama ini kalau kita tengok ada bank yang dulu Baring, Bone hancur, Enron dan sebagainya, habis semua organisasi yang besar-besar ni. Kenapa? Kerana tidak ada integriti. Dan dalam Islam, integriti itu dibina dengan rasa takut kepada Allah, rasa dilihat oleh Allah semasa kita bekerja. Ini impak dalam ikhlas. Baik, seterusnya, apabila kita bekerja dengan ikhlas, kita akan dapat mencapai satu suasana yang harmoni dan kondusif semasa kita melaksanakan kerja. Kerana apa? Apabila semua warga kerja bekerja dengan niat yang sama, iaitu kerana Allah, maka Allah pasti menyatukan hati kita. Cuba kita tengok, sewaktu kita melaksanakan solat berjemaah di masjid, imam di hadapan, kemudian makmum dalam saf-saf yang rapat, yang harmoni, imam bagi arahan, makmum akan buat takbir, bertakbir, kemudian rukuk, sujud sekata. Itulah kesan apabila kita melaksanakan solat, iaitu ibadah asas sebagai satu pengabdian kita kepada Allah. Sama juga semasa kita bekerja, kerja itu satu ibadah umum, maka orang yang melaksanakan kerja atas dasar ibadah, dia sentiasa akan disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gaji, pangkat dan lain-lain faktor luaran, boleh memecah belahkan. Ada orang yang ampu di atas, siku orang yang sebaya dan hanya orang yang di bawah supaya dia naik ke atas. Tetapi orang yang ikhlas bekerja kerana Allah tidak akan melakukan begitu, kerana dia tahu bahawa rakan-rakan sekerja dia ialah rakan-rakan ibadah dia. Organisasi bukan sahaja dilihat sebagai tempat makan gaji, tetapi organisasi dilihat sebagai ladang pahala, sejadah ibadah dia. Mana mungkin waktu dia memetik pahala dia dalam organisasi, dia bergaduh. Mana mungkin ketika dia berada di sejadah ibadah dia dalam organisasi itu, mereka berpecah belah dan sebagainya. Melainkan mereka akan bersatu padu. Sebab itu kita tengok, apabila kita bekerja hanya semata-mata untuk dunia dan hanya untuk faktor-faktor material semata-mata, ini yang menimbulkan pergeseran. Tetapi kalau kita bekerja atas dasar ibadah, atas dasar ketaatan kepada Allah, di samping Allah jaga, hati kita juga akan senantiasa bersama dengan kawan-kawan kita. Kita nampak kawan-kawan kita, rakan sekerja kita sebagai rakan dalam kita beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, akhirnya orang yang bekerja atas dasar ibadah akan dapat mentaati atasannya dengan baik. Dia akan taat atasannya dengan baik. Apa saja arahan, apa saja
peraturan, apa saja permintaan yang datang daripada atasannya akan ditaati selagi tidak bersalahan dengan perintah Allah. Dia tahu kalau dia taat kepada atasan, dia juga taat kepada Allah. Sekiranya ketaatan itu atas dasar ibadah, iaitu bekerja atas dasar ibadah, dan selagi atasannya tidak menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini. Jadi bila ketaatan ada di dalam satu organisasi, organisasi akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau ada backstabbing, ya, ada tikam belakang, ada sabotaj atasan dan sebagainya, ini akan menghancurkan sebuah organisasi. Ingat ya, organisasi bergantung kuat kepada kepimpinan. Kalau kepimpinan lemah kerana tidak ditaati oleh bawahannya, maka organisasi itu akan hancur. Sebab itu kepimpinan penting, dan apabila kepimpinan penting, ketaatan penting, dan apa ketaatan penting hanya lahir daripada orang yang ikhlas bekerja kerana Allah. Ya, kalau dia bekerja kerana pangkat, kalau dia bekerja kerana yang lain, maka waktu itu akan berlaku banyak, ya, orang kata satu yang tidak kita akan melawan atasan kita, kita akan sabotaj atasan kita. Dan bila atasan bekerja ikhlas juga kerana Allah, dia akan menghormati bawahannya. Ya, dia akan dengar apa rintihan orang bawahannya, dia akan dengar teguran orang bawahannya, dia akan mendengar apakah kesusahan-kesusahan orang bawahannya, ya. Jadi subhanallah, ikhlas bekerja kerana Allah akan menyatukan atasan dan bawahan, ya. Orang yang ikhlas taat kepada atasannya. Kalau dia seorang pekerja, kalau dia seorang pemimpin, dia akan hormat kepada bawahannya. Ini yang penting di dalam sebuah organisasi. Saya rasa itu saja yang dapat saya bentangkan sedikit, ya, tentang apakah impak ataupun kesan dari ikhlas, ya. Dan kita mesti melihat seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa keikhlasan itu bukan sahaja memberi impak dalam solat, keikhlasan itu bukan saja memberi impak kepada zakat, puasa dan sebagainya, tetapi dia juga memberi impak yang besar kepada sebuah organisasi, satu profession, yang mana organisasi yang dianggotai oleh warga kerja yang ikhlas, superior yang ikhlas, subordinate yang ikhlas, atasan, bawahan, semuanya ikhlas kerana Allah, dan insyaAllah organisasi itu tidak punya apa-apa halangan untuk mencapai kecemerlangan. Ikhlas itu adalah trust kepada kejayaan kita. Buat kerana Allah, ya, kita buat sungguh-sungguh kerana Allah, dan waktu itu Allah akan membantu kita. In tansurullah yansurukum. Siapa yang membantu Allah, Allah akan membantunya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.